Soalan yang pertama yang saya nak tanya dengan Datuk. Sekarang ni kita ada Muslim, kita ada non-Muslim, dan non-Muslim itu pun ada non-Muslim yang mungkin okey, mungkin tak okey, yang menentang Islam, yang tak menentang Islam dan sebagainya. Tapi apa kriteria dan bagaimana sebenarnya kita nak tahu mana non-Muslim yang mana sebenarnya boleh kita berkawan, non-Muslim mana yang kita tak boleh kawan, non-Muslim mana yang sebenarnya boleh memberi ancaman kepada Islam, dan juga non-Muslim mana yang okey tidak memberi ancaman kepada Islam. Datuk, silakan insya-Allah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertamanya saya nak ucapkan selamat Tahun Baru Cina lah kepada para penonton kita yang kan kongsi facoy. Yang sama ada yang berbangsa Cina lah kan. Ini malam ni biasanya dia orang makan kan. Kita pun tadi makan juga, tapi bukan itu punca kita terlewat. Kita terlewat kerana ada sikit masalah teknikal. Kita sempat, saya pun ni dalam sikit, bukan dekat dengan bandar, so ada sikit. Okey, tak apa. Ini adalah satu tajuk yang penting. Tajuk berhubung dengan bagaimanakah seorang Muslim nak menentukan sikap dia. Pasal non-Muslim ni ada di keliling kita, terutama kita bukan hidup di Arab Saudi. Itu pun di Arab Saudi pun sekarang sudah masuk juga ada non-Muslim. Kita hidup di sebuah negara yang majmuk. Di peringkat nasional kita ada saudara kita yang bukan Muslim. Macam mana sikap kita? Kita juga ada seorang bukan Muslim di peringkat antarabangsa yang membabitkan hubungan politik luar. Ini juga ada perbahasan yang di dalam agama. Pertama kita nak kena tahu dulu apa dia sebenarnya premis asal Islam hubungan dengan non-Muslim. Kalau kita tengok non-Muslim tu, dia musuh kita ke ataupun dia kawan kita? Kalau kita kata tengok non-Muslim, Islam ambil pendirian apa? Seorang Muslim, dia musuh ke ataupun tak? Majoriti ulama Islam menyatakan hubungan antara Muslim dan non-Muslim, iaitu bukan Muslim, hubungan asal ialah perdamaian. Bukan permusuhan. Walaupun ada pandangan-pandangan yang kelihatan ke arah itu di segi technical fiqh, khususnya dalam mazhab Ibn Hazmin dan juga beberapa yang juga disandarkan kepada pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ini disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam buku Al-Jihad fil Islam. Sebelum itu disebut juga oleh Dr. Al-Buti dalam buku Al-Jihad fi Sabilillah Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numarisuhu. Ini dua-dua buku ni mereka menyatakan dua aliran ni agak macam, tapi minoriti macam kata permulaan tu ketegangan, tetapi tak. Majoriti para ulama Islam menyatakan permulaan hubungan Muslim dan non-Muslim perdamaian. Melainkan apabila zahir daripada mereka permusuhan. Macam mana nak tahu permusuhan? Quran telah sebut dalam surah Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. First yang pertama, Tuhan tak larang kamu untuk buat baik. Bagi harta. Buat baik ni buat baik, bagi duit, bagi harta kepada orang-orang bukan Islam yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu. Maksudnya bukan kerana dia bergaduh dengan kita pasal beli makan, tak kena agama kamu. Dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu, Allah suka pada orang yang buat adil. Kemudian Allah kata, innama yanhakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din. Yang Allah larang kamu untuk bersekongkol ialah orang-orang yang memusuhi kamu, memerangi kamu kerana agama kamu. Dia cukup anti-Islam. Dia fobia dengan Islam. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Wa zaharu ala ikhrajikum, dan dia tolong-menolong untuk kenakan kamu. Maksud dalam konteks bukan halau kita keluar daripada Madinah, tapi maksudnya menyahkan kita, identiti kita daripada negara kita. Dan konteks moden ini kan. So, jelas dalam Quran. Wa man yatawallahum fa ulaika hum zalimun. Sebelum tu antawallahum, Allah larang kamu lantik mereka, mewalak kepada mereka, bersekongkol dengan mereka, menjadikan mereka itulah pendamping kamu. Allah larang sebab mereka musuh kamu. Bagaimana kamu boleh
berpelukan dengan orang memusuhi, orang yang tak suka dengan orang Islam. Orang tak suka, bagaimana? Wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang bersekongkol dengan mereka, mereka adalah orang yang zalim. Ini adalah premis yang Quran bagi tahu. Tapi macam mana kita nak tahu dia tu anti-Islam ke tak? Dalam kehidupan kita nak tahu ialah dengan pengalaman. Kita hatta dalam kehidupan biasa, kawan kita, mana kita nak tahu kawan yang tikam kawan? Melalui pengalaman tak boleh tengok-tengok. Awak ni jenis tikam kawan, tak boleh. Kan. Jadi kita ada kawan-kawan Muslim, non-Muslim. Ada non-Muslim yang kita pengalaman dengan mereka. Mungkin mereka tak setuju dengan agama kita. Of course, kalau tidak dia masuk agama kita. Tapi dia tidak memusuhi kita dalam agama kita. Dia tidak melancarkan kebencian pada agama kita. Dia tidak merencana. Maka kita tak bermusuh dengan dia. Ada yang dia apabila dapat peluang dan tempoh peluang untuk berkuasa di atas kita, dia menzahirkan kebencian dan pemusuhan pada kita. Macam mana kita tahu? Pengalaman. Dan kita tak boleh hukum orang sebelum hadirnya pengalaman. Kita tak boleh kata dia ni kawan yang tak setia. Tak boleh. Setelah pengalaman membuktikan dia tak setia, baru kita boleh tuduh dia tidak setia. Kalau tidak, kita tomoh dia di atas apa yang dia tak lakukan. Jadi kalau balik pada soalan tadi, bagaimana kita nak kata bahawasanya non-Muslim ini, dia anti-Islam? Melalui apa tindakan yang telah dia lakukan? Bagaimana pengalaman kita dalam menghadapi tindakan mereka? Kalau itulah yang mereka buktikan di dalam muamalah mereka, mereka dalam kategori yang anti kita. Tapi kalau mereka telah buktikan kedamaian, memilih jalan yang damai, tidak mau untuk menghakis kita daripada negeri kita, menghakis identiti yang ada pada negara kita, itu menunjukkan mereka bukan orang yang boleh kita Al-Quran katakan Tuhan tak larang kita berbuat baik, bahkan berdamai dengan mereka. So ini adalah borderline untuk kita nilai hal-hal seperti ini. Alhamdulillah, satu penjelasan yang cukup baik supaya orang-orang awam dan sebagainya, orang seperti kami, kita boleh tahu apa dalam kategori mana kita masih boleh berdamping, berkawan dengan non-Muslim, dan bila sampai tahap mana we have to put a full stop there dan sebagainya.